Dan para penonton, seperti mana yang kita janjikan sebentar tadi, kita nak bersama-sama dengan pejuang ataupun pembela pengguna Islam di Malaysia khususnya yang akan membincangkan tentang ancaman ahlong. Bagi mereka yang berhutang, yang tersepit, yang terdesak, yang tidak dapat kita melangsaikan hutang mereka dengan ahlong, insya-Allah kita akan berbincang. Dan ada yang terbaru, pelajar sekolah juga meminjam ahlong. Apa dah nak dibeli? Sudah jadi sekarang ni, Amy? Tak tahu. Okay, jadi untuk mengupas isu ini bersama kita, tetamu pada hari ini ialah Datuk Nazim Johan. Assalamualaikum Datuk. Setiausaha Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Selamat datang. Okey, jadi kita nak hold dulu. Okay, kita akan lihat dulu playback yang telah kami sediakan untuk anda. Silap langkah. Itulah perkara yang berlaku apabila membuat pinjaman daripada Along. Sehingga ada yang sanggup meletakkan diri dan keluarga dalam situasi bahaya. Harta menjadi gadaian. Sanggup pula menerima tawaran pinjaman yang lumayan dengan kadar bunga yang tinggi. 26 Jun 2012, kru Assalamualaikum telah menemui seorang mangsa yang pernah membuat pinjaman daripada Along. Din bukan nama sebenar. Telah membuat pinjaman berjumlah RM10,000 dengan kadar bunga sebanyak 40%. Kini, jumlah pinjaman tersebut mencecah sehingga RM139,000. Masa tu saya tengah buat satu projek. Bila kita punya modal tu tak cukup, jadi nak dapat pinjaman daripada pihak-pihak macam bank ataupun badan-badan yang bagi pinjaman tu memang bukan cakap tak dapat, tapi masa tu singkat sangat. Bila tarikh matang dia sampai, so kita tak mampu nak bayar, so dia orang akan desak kita lagi. So pada masa yang sama, adalah 2 orang ke 3 orang Along akan telefon kita. Orang cakap dengan offer yang manis, cakap yang lembut. Dalam masa yang singkat, dia perlu membayar kepada Ahlong sekurang-kurangnya RM7,000 hingga RM10,000 dalam masa 2 hingga 3 hari. Mustahil baginya untuk mendapatkan wang sebegitu banyak dalam masa yang singkat. Dalam satu hari itu saya ingat saya terima panggilan lebih daripada 50 kali. Apa kata-kata kesat, ugut-ugutan. Okey, tempat saya cakap berniaga telah dilontar dengan satu plastik cat merah lah. Isu pinjaman wang daripada Ahlong menjadi pilihan terakhir setiap peminjam yang buntu untuk mencari sumber kewangan lain. Menurut sumber, kes terkini yang membuat pinjaman terhadap Ahlong telah meningkat secara mendadak berbanding tahun-tahun sebelumnya. Tak ada duitnya, selalunya okey kita pinjam Ahlong lah. Sebab senang dapat duit. Masalah dia kalau nak pinjam bank, masa tu panjang. Nak sign itu, nak ini. Terkini, kes pemilik rumah baru diganggu Ahlong gara-gara tuan rumah lama berhutang dengan mereka. Peliknya, mereka mengganggu pemilik rumah baru walaupun mereka tidak meminjam dengan Ahlong tersebut. Ikuti perbincangan seterusnya. Itulah ancaman Ahlong ya. Kadang-kadang kita lihat di rumah disembur cat merah dan sebagainya, dan ada yang paling menyedihkan apabila mereka menekan, mengugut dan berhari-hari mengejar peminjam ini, dan akhirnya peminjam ini mengalami tekanan, seterusnya membunuh diri. Dan tapi kadang-kadang peminjam pun tak serik. Bila dia dah berhutang dengan Ahlong, Ahlong dah cari dia, hutang lagi dengan Ahlong lain pula. Tapi mungkin bukan kata kita nak nyalahkan mereka yang meminjam, tapi barangkali mereka mempunyai masalah yang kita semua tak tahu. Mungkin ada di antara kita yang katakan berani buat, berani tanggung, tapi inilah yang kita nak cuba rungkaikan pada segmen kali ini bersama dengan tetamu kita, Datuk Nazim Johan. Jadi Datuk, kita dah melihat tentang ancaman Ahlong, dan kita pun dah tahu Ahlong kalau kita pinjam, kita dapat pinjam sedemikian dan kita dapat sedemikian, kita kena bayar lebih. Jadi bagaimana komen Datuk terhadap masalah ini? Saya beri contoh. Ni nak raya ni kan, dalam puasa belum. Tapi kita dah dapat offer-offer daripada Ahlong. Pinjaman special untuk raya. Dia dah bertabur ni, dah berata-rata dia dah bagi apa ni? Pamphlets and whatever. Jadi kita ambil satu senario. Katakan kalau saya berniaga ini orang minjam Ahlong ni macam-macam. Ada yang untuk berniaga, ada yang kadang-kadang nak bayar benda-benda yang tak cukup.
Jadi ada untuk anak sekolah pun ada dan untuk judi pun ada juga. Tapi yang judi itu ikut rekod kita tidak banyak. Pasal kita tidak entertain yang jenis judi mati nak melayan semua kan. Tapi maknanya ikut rekod kita mungkin 85% disebabkan kedesakan keadaan. Jadi contoh kalau saya berniaga, ni nak raya ni. Nak raya, saya tunggu bayaran. Saya supply barang-barang. Raya makin dekat, puasa dah nak habis. Macam mana saya nak bayar pekerja saya? Ini keadaan terdesak yang begini kadang-kadang buat orang hilang pertimbangan. Pasal pekerja nak balik, rumah nak kena bayar, kereta apa benda, jadi pinjam lah, ambil sekejap. Kalau ambil je sebelum raya, dia kadang-kadang seminggu tu dia dah kacau. Kadang-kadang walaupun dia janji 2 minggu, tapi kadang-kadang ada juga yang hari-hari ni. Ini cukup kata orang memberi desakan yang teruk lah. Dan dia tambah, dia kalau katakan seminggu sekali, bila hari yang kelima tu dia dah call. Dia dah kacau. Hari ke-6 dia pressure lah. Dia pressure lah. Lepas tu hari ke-7 tu pagi-pagi dia dah call. Lepas tu datang. Jadi membuatkan apa ni kata orang peminjam akan dalam keadaan yang amat dahsyat. Katakan dia boleh bayar sikit. Lepas tu minggu depan lagi. Jadi dia orang pun ada berpakat sama-sama dia orang masalahnya. Katakan bila tak ada duit, tak apa kawan saya boleh pinjam. Ini banyak taktiknya, terlalu banyak. Kak, itu kalau betul-betul kita yang pinjam. Ya. Tapi macam kalau kita tengok bingkisan tadi kan, Ya. dia tak pinjam pun, tuan rumah dulu yang pinjam, tapi dia yang sekarang diancam oleh ahli. Macam tak logik dah. dah. Alung ni, dia dah macam ada kerjaan sendiri. Maknanya dia buat suka hati dia je. Memang suka hati. Contohnya macam kalau kita pergi bersama, saya pinjam ke Alung, ikut tu pun akan menjadi masalah pada dia. Kalau saya tak bayar, saya lari. You hari tu hari you ikut, dia akan gunakan berbagai-bagai teknik untuk menekan. Jadi kita kadang-kadang bila tekanan, mungkin kita ingat, bayarlah sikit, dah mula je, dia memang kejar lah. Dia menggunakan ugutan. Dan kita ni manusia, kita nak ada keamanan. Jadi kadang-kadang malas banyak cerita, bagilah sikit. Jadi mula bagi tu dia akan dan yang tuan rumah tu, dia mengharapkan apa ni Alung ni yang rumah baru tu pun dia harapkan untuk bayar sikit okey lah. Lepas tu minta lagi. Dia akan cuba kaitkan. Kadang-kadang suami pinjam, isteri kena bayar. Ya, betul. Kadang-kadang dapat ikut undang-undang, dah tak ada apa, anak dia dikaitkan juga. Jadi apa tindakan PPIM? Adakah sebelum ni ada isu yang telah berjaya diselesaikan? Kita dah negotiate dengan lebih 7,000 Alung. Dalam tempoh 3 tahun, 7,000 banyak tu. Banyak. Kita pendekatan kita agak jelas lah. Kita bercerita pada Alung, dia orang pinjam ni, pasal Alung ni biasanya tak ada lesen. 99% yang memberi pinjaman secara secara haram ini, dia bebas. Jadi dia tak takut. Kadang-kadang bila dia iklan, dia gunakan lesen orang lain. Jadi nak pinjam tu orang lain yang datang. Adalah macam-macam jenis pakatan. Tapi apa pun, Alung ni dia mula-mula dia offer yang terbaik. Mula dia kata 10% ataupun 2% aja. Bila dah kena, macam-macam. Dan kita pula biasanya bila kita deal dengan Alung tu, kita akan tengok, okey, pinjam 10,000, dapat mungkin 7, mungkin 8. Dah bayar mungkin 3. Jadi semua sekali 5. Jadi kita akan negotiate dengan Alung tu, okey, peminjam sanggup bayar sekian-sekian saja. You nak ambil, tak ada, dan kita ambil tindakan lah, polis ke atau apa-apa tindakan lain yang biasa kita ambil. Dan kita okey, bayar berapa kali. Biasanya begitulah. Tindakan kita ambil untuk berurusan dengan Alung. Dan alhamdulillah berjaya. Banyak kes yang berjaya. Okey, jadi sebagai Setiausaha Persatuan Pengguna Islam, ada tak cadangan ataupun saranan kepada bakal pembeli rumah untuk tidak menjadi mangsa pembeli rumah lama? Sebenarnya susah sikit sebenarnya. Apa yang pembeli nak tahu, kadang-kadang dia beli rumah lelong. Betul. Dia beli rumah yang orang jual, ada lawyer, dia pun tak tahu, tiba-tiba datang yang mengganggu. Tapi ini adalah hakikat yang kita perlu atasi. Dan kalau benda ini terjadi, boleh datang menjumpa kita ataupun buat laporan polis. Jadi ya Datuk, kalau misalnya lah bagi mereka yang ingin meminjam ni, terutamanya meminjam Alung ni, mereka mengatakan pinjam Alung ni cukup mudah, senang, cepat. Adakah
masalah sekarang ni, adakah punca kata ancaman Alung ni ataupun masalah Alung ini disebabkan oleh kerenah birokrasi agensi kerajaan ataupun perbankan? Antaranya lah. Antaranya. Secara general kalau kita nak pinjam duit, dan memang begitu, patut juga. Kadang-kadang proses tu mungkin memakan masa. Tapi kadang-kadang ada juga proses-proses yang memakan lebih daripada jangkaan masa. Contohnya bank kata dalam sebulan. Kalau saya berniaga, kadang-kadang disebabkan macam-macam keadaan hari ini, blacklist lah, CTOS lah, CCRIS lah, menyebabkan pinjaman itu kan dulu saya jamin orang saya nak clear dan dia nak perlu rekod yang baik. Jadi daripada sebulan, ada bekas cerita ni, kes doktor ni, dia nak buka klinik tambahan saja. Dia dah ada klinik, dia nak buka sebelah. Jadi kata bank, ini profesional dalam sebulan dapat. Jadi dia nak mulakan kerja, tak apalah dia pakai duit dia dulu. Lepas tu, rupanya dalam proses tu, proses biasalah orang ni cuti lah, sakit lah apa benda, tarik 2 bulan. Dah tak ada duit, kontraktor nak duit. Rolling lah. Ambil duit kawan pula sekejap. Kata bank kata mungkin 2 minggu lagi. Dah 2 minggu tak dapat juga. Rupanya dia tengok-tengok pula nak dapat duit esok lusa. Oh, you ada rekod lama, you jamin orang. Lepas tu dah lah menjadi masalah pada dia duit nak kena bayar. Masa itulah yang Alung tu menjadi alternatif yang itu sajalah apa benda dia nak buat. Pasal kalau tidak ni kawan marah, kawan. Jadi ini benda-benda yang kadang-kadang jangkaan kita untuk mendapat pinjaman tu melewati tarikh sebenar. Dan kadang-kadang juga memanglah proses manusia ni kadang-kadang dia ada agensi-agensi ada yang bagus, tapi kebanyakannya mungkin mengikut masa sendiri membantu. Jadi daripada proses 1 bulan mungkin 3 bulan, ada yang setahun pun ada. Ini memang biasa. Jadi kita tahu birokrasi ini juga boleh menyebabkan rolling duit yang ada pun dia stuck. Tunggu bayaran, benda tak datang, jadi apa nak buat? Ni elektrik nak potong ni. Anak nak sekolah, kereta nak bayar, rumah nak kena bayar. Jadi inilah antara yang paling mudah. Alung ni kalau kita telefon daripada TV Hijrah datang sekejap lagi dia mai. Dia mudah, dia tak payah banyak cerita. Jadi ini adalah antara masalah yang masyarakat perlu sedar, dan saya rasa ini juga menjadi tanggungjawab semua anggota masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Mungkin sukar nak dibendung sepenuhnya, tapi kalau setiap orang daripada setiap kita bersungguh-sungguh. Pasal hari ini bukan kita, tapi esok mungkin saudara kita, lusa mungkin. Sebab dia makin lama dia makin banyak. Dah pasal nak raya ni payment tak masuk lagi macam mana ni? Lepas tu kadang-kadang bila tak ada payment, kita macam-macam kita kekangan masyarakat lah, keluarga lah. Komitmen banyak ni. Jadi bila benda ni terlewat, dia akan menjadi satu tekanan yang amat dahsyat, menyebabkan itu yang paling mudah. Jadi mungkin pihak-pihak Baitul Mal, tapi kalau Baitul Mal nak bayar pun kalau ikut kadar Alung, duit sebukit pun tak cukup. Jadi dia kena, maknanya kalau Baitul Mal mungkin menggunakan asnaf yang orang berhutang itu, kita boleh berbincang, kita bayar kos saja. Dan di masa yang sama agensi-agensi yang buat proses tu kena bantu seikhlas mungkin. Di satu hari ni satu kos, 2 hari 2 kos. Bila dah sebulan, kos dah sebulan, duit tak dapat juga. Jadi ini adalah antara cabaran yang cukup besar yang masyarakat kita hadapi hari ini, yang nampaknya biasa je, tapi dia macam anai-anai. Betul, dia makin bertambah. Tak nampak, kita tak nampak, tahu-tahu kata runtuh je. Sebab tu banyak ada kes-kes bunuh diri pun memang dilaporkan kepada kita. Dan yang kita terima ini pun baru semalam, ini pun dah macam nak bunuh diri. Jadi ini sukarlah, tapi inilah hakikat yang kita, kalau kita bersungguh, masyarakat bersungguh, insya-Allah kita dapat sama-sama menangani kes ini. Tapi Datuk, kalau selain Baitul Mal yang menjadi satu platform untuk membantu mereka yang dalam keadaan terdesak ni, apa alternatif yang perlu dilakukan misalnya nak pinjam bank tak boleh, banyak prosedur blacklist dan sebagainya. Nak pinjam Alung ke takut pula akan diancam dan sebagainya. Jadi bagi PPIM sendiri, bagaimana cara untuk kita mengeluarkan kita ada satu kes tu, dia ni dah pinjam, mula-mula pinjam sikit je, 50,000. Dia kedai banyak, antara retailer yang paling banyak kedai orang Melayu lah. Tapi tiba-tiba ada masalah, orang larikan duit dia, daripada pinjam 50,000 naik 500,000. Sekejap je tu. Jadi bila dia berjumpa dengan kita negotiate dengan Alung. Ini yang kita buat je. Bila negotiate, okey, bayar bulan-bulan berapa,
Lepas tu kita berusaha mencari pemodal lain untuk masuk venture itu. Itu antara yang kita boleh buat. Yang lain adalah ikut pinjaman, kadang-kadang pinjam kawan-kawan lah. Tapi ada juga masalah, ada pinjam kawan-kawan tak bayar pula. Ini pun lihat pula nak bayar. Ada dia punya lihat tu kat situ. Jadi ini satu usaha yang melibatkan semua ahli masyarakat supaya faham, supaya bersungguh nak menangani masalah ini. Sebenarnya apa yang nampak di sini, apa dapat kita simpulkan ialah rasa tanggungjawab. Tanggungjawab kita dah pinjam kena bayar. Tapi bukan pinjam sebenarnya macam ni. Kalau kita nak pinjam, kita fikir yang mana manfaat dan mudarat yang lebih besar. Kalau kita dapat duit tu tapi mudarat dia lebih besar, tak payah. Mungkin boleh pinjam dekat Syarul Faizi kot. Boleh. Kita lebih mudah. Kalau nak pinjam kawan, kalau nak pinjam kawan, yang penting sekali jangan hilangkan kepercayaan kawan itu dengan tidak membayar hutang semula. Kalau kita sendiri pun marah juga kalau orang tak bayar hutang kan. Ya, awak tak ada hutang siapa-siapa Takut pula. Okeylah. Jadi terima kasih ucapkan kepada Datuk Nazim Johan, Setiausaha Persatuan PPIM. Ya, insya-Allah kita akan bersama pada terima kasih. Minggu hadapan insya-Allah. Jadi kepada para penonton, assalamualaikum. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Ya, insya-Allah kita akan bertemu pada minggu hadapan ya. Kepada penonton semua di rumah, manfaatkan masa yang ada dengan perkara kebaikan. Kerana kita tak tahu dia dalam perbuatan-perbuatan kita yang mana satu yang Allah akan nilai sebagai pemberat mizan kebaikan di akhirat insya-Allah. Dan jadikanlah setiap apa yang berlaku dalam peristiwa hidup kita ini semuanya ada hikmah, dan jadikan ia sebagai satu pengajaran untuk mematangkan diri kita menjadi seorang muslim yang berjaya. Jadi sebagai akhir kalam, kami minta maaf sebarang kesilapan dan kekhilafan sepanjang 2 jam kami bersiaran. Insya-Allah semoga anda ceria di hujung minggu ini, dan kita tutup dengan persembahan dari kumpulan. Okey, tapi sebelum tu kita kena ingat kita war-warkan sekali lagi, insya-Allah pada hari minggu hadapan hari Khamis minggu hadapan kita akan adakan program bicara di TV ataupun pada 5 Julai. 5 Julai pada jam 9 malam Jadi jemput ramai datang untuk memeriahkan majlis ini yang mana kenapa kita perlu, kalau bukan kita siapa lagi untuk memeriahkan majlis keagamaan dan juga mengajak masyarakat ke arah perkara kebaikan sebegini. Dan ini juga merupakan dakwah. Jadi jangan fikir dakwah ni ustazah je ke, ustaz je ke. Dakwah ni semua orang kena buat. Da'a iaitu yad'u, mengajak, menyeru kepada perkara kebaikan. Hatta kalau saya cakap tu sampah tolong ambil. Itu juga adalah dakwah insya-Allah. Okey, dan kepada mereka yang berada di Ampang Jaya dan juga untuk pengetahuan anda semua seperti mana yang kita telah hebahkan pada semalam, iaitu program Hari Hidrografi Sedunia anjuran TLDM pada semalam dan juga hari ini. Jadi pada anda bolehlah mengunjungi Hari Hidrografi Sedunia, Hari terbuka Pusat Hidrografi Nasional TLDM di Bandar Armada Putra. Okey. Jadi sebagai penutup bicara dan juga penyeri kata tirai penutup kita ini bersama dengan kumpulan Al Husna dengan